A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada kali ini saya akan memberikan perkongsian kepada tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian berkenaan dengan suatu tajuk, yang mana tajuk ini merupakan suatu kebiasaan ataupun norma yang selalu kita laksanakan di dalam kehidupan harian kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Yang mana maksudnya, tahukah engkau akan orang yang telah mendustakan agama, yang mana meliputi pada hari pembalasan. Orang itu ialah yang telah menindas serta berlaku zalim kepada anak-anak yatim, dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Kalau orang-orang yang demikian itu dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak dalam ibadat dan bawaannya, dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang yang berhak mendapatnya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada kali ini saya akan cuba kupaskan ataupun kita akan cuba fokuskan kepada satu kop yang besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melaknat satu golongan di dalam ayat Al-Quran ini, fawailul lil musallin, iaitu celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Apa yang dimaksudkan dengan ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tersebut? Imam Al-Ghazali telah menggambarkan bahawa solat itu merupakan suatu munajat seorang hamba kepada Tuhannya. Sebagaimana munajat, solat itu perlu dilaksanakan dengan penuh khusyuk dan juga tawaduk. Bagaimana mungkin seorang yang lalai boleh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala jika solatnya itu diganggu dengan ingatan terhadap perkara-perkara duniawi. Lalai dalam solat kita boleh kategorikan di dalam beberapa perkara. Yang pertama, mereka yang menangguh-nangguhkan waktu solat. Solat yang sepatutnya dilaksanakan pada waktunya ditangguh tanpa sebab sehingga ke penghujung waktu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk melaksanakan solat pada waktunya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu merupakan suatu kewajipan yang telah ditentukan waktunya terhadap orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang lalai itu juga bermaksud ketika mana solatnya hatinya itu tidak ditumpukan kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersolat tetapi tidak mendirikannya dengan sempurna. Bayangkanlah bagaimana berapa ramai orang yang telah melaksanakan solat dan membaca segala bacaannya, tetapi hati mereka tidak berada di dalam situasi tersebut. Maka berlakulah kelalaian di dalam solat sehingga terlupa bilangan rakaatnya. Alangkah ruginya ketika mana kita melaksanakan solat tapi kita tidak menghayati ataupun mengimani ketika mana kita melaksanakan solat tersebut. Yang ketiga, mereka yang mendirikan solat tetapi bukan daripada kesedaran yang timbul daripada hati. Mereka itu solat kerana didetail ataupun kena orang sekeliling ataupun mahu dipuji. Sebagai contoh, ianya hanya menunaikan solat ketika mana ada majlis ataupun ada keraian di masjid ataupun surau. Habis saja majlis, maka solat mereka itu terabai. Sikap begini telah ditonjolkan oleh golongan-golongan munafik pada zaman Nabi SAW. Maka ingatlah, golongan ini akan bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana sifat riak dan tidak ikhlas ke atas diri mereka. Yang keempat, orang yang lalai dalam solat juga merangkumi mereka yang melakukan solat yang tidak sempurna dari segi rukun qauli dan juga fi'li. Ia perbuatan yang di mana perbuatan yang melibatkan dengan hati, iaitu qalbi dan juga fi'li.
Jika diperhatikan, masih terdapat ramai lagi yang gagal membezakan antara hukum rukun qauli dan juga rukun fi'li. Semua bentuk kelalaian yang mana apabila berlakunya di dalam solat, maka ia akan dikira sia-sia belaka. Yakinlah, ubat bagi segala kemaksiatan yang ada di atas muka bumi ini hanya akan dapat dilaksanakan dengan solat yang khusyuk. Antara cara yang telah diajarkan oleh ataupun dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali, yang pertama, hudurul qalbi ataupun hadirkan hati ketika mana melaksanakan solat. Maknanya tumpukan sepenuh perhatian kita hanya kepada solat. Yang kedua, memahami setiap makna bacaan. Apabila setiap kali kita melaksanakan solat, cuba untuk mengikuti maksud kalimah yang kita ucapkan. Dan yang ketiga, at-ta'zim ataupun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang melakukan solat, maka apabila ia menyebut Allahu Akbar, maka mereka akan merasa diri mereka itu terasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-haibah, iaitu merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka orang yang melaksanakan solat itu akan merasa gerun ketika mana mereka bermunajat dan juga menyembah Allah Subhanahu wa taala ketika solat. Yang kelima, ar-raja, iaitu pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah kita yang melaksanakan solat ini menaruh setinggi-tinggi harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah yang dilaksanakan, terutamanya ibadah yang kita laksanakan, solat, agar Allah Subhanahu wa taala menerima kesempurnaan solat yang kita laksanakan. Dan yang keenam, al-haya, iaitu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tambah malu pula kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ibadah yang kita laksanakan ini amatlah sedikit berbanding dengan orang-orang alim ataupun salafus soleh yang terdahulu. Jadikanlah khusyuk di dalam solat itu sebagai salah satu agenda yang terpenting di dalam hidup kita dan penanda aras di dalam kualiti solat kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.